Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, kali ini kita akan teruskan dengan PDP kita untuk 3.2B. Tetapi sebelum tu, pastikan korang dah menguasai 3.2A. Ada dua hukum kat situ. Satu hukum Kepler yang pertama, dua hukum Kepler yang kedua. Kali ini kita akan terus dengan hukum Kepler yang ketiga. Ini agak susah sikit sebab ia melibatkan persamaan rumus yang panjang dan juga soalan-soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, stay tune. Go! Hukum Kepler yang ketiga. Okey, ini yang ketiga. Tadi 1, 2 dan 3. Hukum yang ketiga ni dia mengatakan kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit itu. Jadi kalau biasa kuasa 2 ni, tempoh ni biasa kita guna huruf T besar lah. Okey, kuasa 2 lah. Okey, kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus. Berkadar terus. Kita guna simbol perkadaran dengan kuasa 3 jejari orbit. Jejari biasa kita guna simbol R kuasa 2. Jadi di sinilah digambarkan T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi T merujuk kepada tempoh orbit planet, manakala jejari adalah R. Okey, apa yang dimasukkannya adalah planet yang mengorbit dengan jejari yang lebih besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Okey, oleh yang demikian, planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Sebagai contoh, bumi mengambil masa 1 tahun untuk satu orbit lengkap. Manakala planet Zuhal yang lebih jauh daripada bumi berbanding dengan jarak di antara matahari mengambil masa selama 29.5 tahun. Okey, untuk melengkapkan satu putaran. Okey, so kita gambarkan di sini. Kalau kita tengok kat sini, matahari. Kalau bumi ada di sini, Zuhal ada di sini, Marikh di sini. Ni Zuhrah. Zuhrah. Zuhal tadi kat sini. Okey, dia lebih jauh daripada bumi lah. Okey, kalau Neptune lagi jauh. Tengok Neptune lagi jauh. Okey, Uranus, Neptune lagi jauh untuk dia melengkapkan satu putaran. Okey, animasi ini menunjukkan bahawa hukum Kepler yang ketiga ni, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Dekat contoh ni ada dua objek yang jejarinya berbeza. Okey, jarak dia dengan objek yang dia nak mengorbit itu adalah berbeza. R1 dan R2. Jadi kita gambarkan dia macam ni. Okey, dua-duanya akan berpusing. Okey, akan mengorbit, mengelilingi objek yang dia mengorbit itu. Okey, so inilah yang digambarkan dalam Kepler yang ketiga. Okey, dikata jika jika R meningkat, maka apa yang jadi pada T2? Maka T akan meningkat juga. Itu yang dikatakan sebagai berkadar terus. Okey, seterusnya, hukum Kepler ketiga ini boleh dirumus menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Jadi kita melibatkan dua hukum kat sini untuk kita terbitkan satu rumus yang baharu. Jadi contoh kat sini, planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Jadi daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Kita dah belajar dalam 3.1. Perhatikan rajah 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulatan, kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. So inilah yang digambarkan. Tadi pun sama juga, kita ada satu jarak ataupun jarak di antara dua objek. So ini planet, jarak dia adalah R. Jadi jisim matahari M besar, jisim planet M kecil, jejari orbit R, daya graviti F besar, laju linear planet V dan tempoh orbit adalah T. Jadi kita menggunakan hubungan ini, daya graviti yang bertindak ke atas planet yang kita tahu sebelum ni adalah F sama dengan G darab dengan M besar, darab dengan M kecil, satu jisim matahari, satu jisim planet, bahagi dengan jarak di antara keduanya R kuasa 2. Daya graviti itu bertindak sebagai daya memusat untuk planet membuat gerakan membulat mengelilingi matahari, di mana rumus untuk daya memusat yang kita dah belajar juga sebelum ni, iaitu F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Maka daya memusat sama dengan daya graviti. Kita samakan F ni. Okey, dua-dua ni merujuk kepada daya graviti.
dan daya memusat. Okey. Jadi daya memusat adalah sama dengan daya graviti, maka kita letak ataupun kita bawa kedua-dua persamaan itu menggantikan F dan F yang daya graviti dan daya memusat. Kemudian kita dapat satu persamaan. Kemudian kita jadikan V kuasa 2 sebagai tajuk. Kita pergi semua yang berada di sini ke sebelah sini. Okey, kita hapuskan. Okey, kat sini kita ada arc, kita hapuskan dan akhirnya kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan GM bahagi dengan R. Okey, kemudian laju linear V sama dengan jarak yang dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi dengan tempoh orbit, di mana 2 pi R bahagi dengan T. Ini formula untuk laju linear yang kita juga tengok ataupun dah belajar sebelum ni, dan kita gabungkan kedua-dua persamaan ini, maka kita masukkan V kuasa 2, masukkan V 2 pi R per T dalam V kuasa 2 ni, maka kita akan dapat 2 pi R bahagi dengan T kuasa 2. Okey, ni hati-hati jangan hilang Okey, sama dengan GM lah, sama dengan GM yang di sebelah sana. Jadi kita cuba jadikan T kuasa 2 sebagai tajuk, sebagai subjek dia, maka kita akan dapat 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM darab dengan R kuasa 3. Kita masukkan ataupun kita gantikan dalam persamaan itu. Okey, kita gerakkan 2 pi dengan T kuasa 2 ke arah sana. Jadi oleh sebab GM adalah mala, maka T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Ni GM ni. Okey, kita tengok ni GM ni mala. Okey, dan kita ada nilai pi, maka kita dapati bahawa apa yang besar kat sini apa yang besar kat sini adalah T kuasa 2 dan R kuasa 3. Okey, dan ini adalah pemala dia lah. Okey, jadi T kuasa 2 ni berkadar terus dengan R kuasa 3, dikenali sebagai hukum Kepler ketiga. Jadi kena tulis. Bila kita belajar, bila dengar cikgu cerita cakap ni, kena tulis. Okey, bila kita sebut T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3, jadi benda ni kita kena catat, kita kena tulis. Barulah dia masuk, kita menggunakan lebih banyak deria kita. Okey, selain daripada dengar, lihat, kalau boleh cakap sekali, ikut apa yang cikgu cakap atau baca. Okey, baca apa yang tulis kat sini, kemudian conteng-conteng. Kemudian dia akan lebih baik lah. Okey, jadi rajah 3.29 merujuk kepada hukum Kepler ketiga apabila hukum Kepler ketiga diaplikasikan terhadap sistem planet dan matahari. Okey, M adalah merujuk kepada jisim matahari, M besar. Hukum Kepler ketiga boleh juga diaplikasi kepada sistem satelit dan bumi. Okey, di mana satelit mengelilingi bumi dengan M merujuk kepada jisim bumi. Maknanya mana-mana yang mengelilingi dia akan jadi M kecil, jisim dia. Yang dikelilingi itu akan menjadi M besar. Okey, kita tengok rumusan ini dipermudahkan lagi untuk menerbitkan formula-formula ataupun hubung kait yang lain. Hukum Kepler yang ketiga merujuk kepada T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, kemudian ia dapat dirumuskan dengan menyamakan itu daya pemusat. Tadi kita dah cerita tadi, daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R, dan bersama dengan daya graviti iaitu F sama dengan gm besar darab dengan m kecil bahagi dengan R kuasa 2. Kemudian daripada situ kita boleh tentukan laju linear iaitu V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Oleh itu, hubungan antara tempoh planet T, tempoh T dengan jejari orbit R ialah, kita boleh katakan T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM darab dengan R kuasa 3. Okey, di mana bila kita jadikan ini, sebab ini tidak berubah, ini kekal, jadi ini tidak berubah, maka kita boleh wakilkan ia dengan K. Baik, jadi kita letak ia sebagai K kat sini. Jadi kita boleh tulis semula T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3 iaitu pemala. Okey, di mana K adalah pemala lah. Dah nyatakan tadi K adalah pemala. Jadi kalau kita kat sini, kalau tengok kat sini kan, untuk pemala kegravitian kat sini 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM. Seterusnya, untuk menyelesaikan masalah menggunakan rumus hukum Kepler ketiga, kita kena tahu menggunakan formula-formula dia, terutamanya hukum formula ketiga dan Kepler ketiga ni. Kemudian kita akan buat satu rumusan yang baru. Okey, bagaimana? Daripada hukum Kepler ketiga itu, hubungan antara tempoh orbit T dengan jejari orbit R, okey, ialah
ini kita tulis semula. Okey, T kuasa 2 sama dengan 4 pi R bahagi dengan GM darab dengan R kuasa 3. Ini adalah hukum Kepler yang ketiga. Okey, katakan dua planet dibandingkan. Satu planet yang pertama, okey, mempunyai T1 kuasa 2, tempoh dia sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi dengan GM, ataupun kita dah wakilkan dengan K kan. Kita boleh tulis T kuasa 2, T1 kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3, R1. Okey, kalau kita tulis kat sini, T1 kuasa 2 sama dengan K R1 kuasa 3. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua bagi planet yang kedua. Dia menggunakan K yang sama. Okey, so kita boleh tulis T kuasa 2, T2 kuasa 2 sama dengan K darab dengan R2 kuasa 3. Jadi kita boleh tulis yang kedua jadi macam ni. T kuasa 2 sama dengan K R2 kuasa 3. So ini adalah persamaan yang kedua bagi planet yang kedua. Jadi apabila kita bahagikan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita boleh hilanglah K ni. Kita bahagikan dia, kita boleh cancel out lah ini. Jadi kita dapat T1 ni bahagi kita bahagikan dia. Jadi kita dapat T1 kuasa 2 bahagi dengan T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi dengan R2 kuasa 3. Jadi kita dapat satu rumusan yang baru. Mana kita dah mudahkan lagi kerja kita lah, sebab dia melibatkan beberapa sedikit saja minimum elemen yang ada di situ. Jadi persamaan ini boleh digunakan untuk menghitung tempoh orbit T atau jejari orbit pada sesuatu planet. Okey, untuk kita dapatkan dia punya tempoh dia mengorbit berapa lama. Sebab tu saintis dah kira dah. Untuk planet-planet yang semua planet tu dah boleh kira dah berapa tempoh orbit dia. Seperti mana yang kita dah buat perbandingan tadi. Kalau bumi satu tahun, kalau planet lain berapa lama itu telah dikira sebelum ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Rajah 3.3 menunjukkan planet bumi dan Marikh yang mengorbit matahari. So, satu saja objek yang diorbit. Yang mengorbit ada dua lah. Satu bumi, satu lagi Marikh. Okey, Marikh duduk lebih jauh berbanding dengan bumi. Okey, jejari orbit Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit Marikh dengan orbit bumi. Okey, apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh tersebut? Okey, dia tanya kita apakah maklumat yang diperlukan. Jadi maklumat dia adalah ini dia. Jejari orbit bumi kita perlu tahu, dan tempoh orbit bumi kita kena tahu, juga tempoh orbit Marikh kena tahu. Jadi yang pertama kita kena tahu jejari orbit bumi. Kalau yang pertama kita letak ni, jejari orbit bumi adalah R1 lah. Jadi kita kena tahu R1. Tempoh orbit bumi kita letak kat situ sebagai T1, dan tempoh orbit Marikh kita tulis T2. Okey, ni soalan ini tanya macam tu. Jadi kita jawablah macam tu. Mungkin ini satu markah saja pun, tak banyak. Okey, B, jejari orbit bumi diberitahu jejari orbit bumi 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Kemudian tempoh orbit bumi dan Marikh ialah masing-masing 1 tahun dan 1.88 tahun. Jadi berbeza tak sama, tempoh yang berbeza. Okey, kemudian dia suruh kita hitung jejari orbit Marikh. Jadi kita keluarlah seperti biasalah. Langkah pertama, kita keluarkan maklumat-maklumat yang diberi. Okey, semua ini maklumat yang diberi dan kita nak tahu ini. Okey, R2 ni apa kan? Kita nak tahu. Jadi langkah kedua, kita tahu apa formula atau rumus yang kita nak guna. Kita ambil rumus perbandingan di antara tempoh dan jejari. Jadi kita guna rumus ni. Dan lebih baik kalau kita nak tahu R2, kita jadikan R2 ni sebagai subjek. Okey, di punca kuasa 3 tu. Kena hati-hati, jadi kena tahulah. Okey, jadi kalau kita gantikan, kita buat R2 sebagai subjek. Okey, kita buat, saya tulis kat sini. Okey, R, kita ada R kuasa, ni R2 R2 kuasa 3 sama dengan, jadi kita bawa R2 ke sini. Okey, kita ubah sesuai lah dia punya persamaan ni. R1 kuasa 3. Okey, yang ini T2 pergi sana. Okey, darab dengan T2 kuasa 2 bagi dengan T1 kuasa 2. Okey, ini setelah kita pemudahkan. Semua nilai ni kita ada. Kita cuma tak ada R2 sahaja. Jadi kita boleh pemudahkan lagi sebab dia kuasa 3 kan. Kita letaklah kat situ kuasa 3.
ataupun saya tulis je kat sini. Okey, ini adalah kuasa 3. So ini tak adalah kuasa 3. Kalau kita tulis semula R sama dengan 3 kuasa 3. And then kemudian kita masukkan, gantikan nilai-nilai dia dan kita akan dapat markah dia. Okey, tapi pastikan anda semua boleh menggunakan kalkulator sebab di sini ada punca-punca ni. Jadi saya percaya dalam subjek matematik dah dididik, telah dibimbing bagaimana untuk menggunakan kalkulator menekankan nombor-nombor yang macam ni. Okey. Jadi kalau kita tengok info berstadi kat sini, persamaan T1 kuasa 2 bagi dengan T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bagi dengan R2 kuasa 3, melibatkan orbit tempoh orbit sebuah planet planet bagi tempoh orbit sebuah planet yang lain. Jadi unit yang sama perlu digunakan untuk kedua-dua tempoh. Nampak? Ini untuk planet 1, ini untuk planet 2. Jadi unit dia mesti sama. Ini dia punya tips dia berilah. Jangan pula yang ni dalam tempoh, yang ni dalam unit tahun, yang ni dalam unit bulan. Tak boleh lah. Jadi kita kena pastikan unit dia sama. Begitu juga dengan jejari. Okay, jejari pun mesti unit yang sama. Barulah dia boleh buat operasi ni. Okay? Dan saya rasa sampai di sini. Untuk soalan-soalan yang lain kita akan teruskan dalam sesi tutorial dan kita akan teruskan dengan topik-topik yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Okey guys, jom sertai kami belajar fizik di sini channel Cikgu Fenso. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Okey, bye-bye.